Hidup ni senang je. Hang baik dengan orang baik dengan hang. Kalau hang duk main benda-benda peribadi dengan orang, Allah akan hantar orang lain main pula peribadi hang. Bila hang terlalu korek pasal orang, Allah akan hantar orang korek kehidupan hang. Allah akan hantar orang korek tentang hang, hidup hang. Macam itulah yang berlaku dekat Sanusi Bat ni. Cuba tengok, dia terlalu mainkan individu, dia terlalu mainkan urusan peribadi. Tengoklah ni, Allah hantar satu keluarga dia SPRM makan siasat, terutama soal banglo. Walaupun ada hak kata 7.8 juta, lepas tu abang dia kata hanya 800,000. Aku tengok 800,000, aku rasa macam tak masuk akal kot. Sebab kontraktor itu kita tak tengok dalam rumah lagi, itu baru kita tengok macam daripada luar kan. Untuk nak buat pagar pun dah dekat, untuk pagar saja pun dah berapa puluh ribu. Nak buat pos depan tu lagi, hang tengok dengan menara tu lagi. Dan mana ada bumbung, hak tu dia pakai slab, ada slab lagi di atas kan. Lepas tu bahagian belakang rumah lagi kita tak tengok. Kita terlalu korek pasal kehidupan orang. Allah akan hantar orang akan korek kehidupan kita. Malah itu orang kira macam ni lah, macam ni orang kata bala hang tahu. Bila hang menjemput bala tu, bala yang akan kena dekat kehidupan kita ni akan terkait dengan semua orang. Akan terkait habis semua adik-beradik, mak, ampak, antuk hang. Jadi macam itulah kan yang berlaku dekat Sanusi ni, sehingga dia menghina pereli Sultan Selangor kan. Yang melantik Menteri Besar Selangor tu adalah Sultan Selangor kan. Hang boleh mainkan isu daripada visual seseorang tu. Hang Sanusi ni kalau dah masuk debat, aku rasa kalah. Sebab debat ni kalau hang main, bila hang dah mati akal bila hang dah koyak, lepas tu hang mainkan isu peribadi, apa hak yang hang tengok di depan mata hang? Oh, pasal pala spek mata hang petak, awak tak pakai spek mata bulat, awak rambut hang, dahi hang luas, telinga hang ni, hidung hang mancung. Macam tu lah, bila orang dah habis hujah, orang dah mati akal dia dah tak ada modal dah. Sedangkan ini politik. Ini sekarang ni kita dah nak hadapi pilihan raya untuk melantik pemerintah. Bukannya duk nak buat pilihan raya untuk nak memilih agama. Bukannya untuk duk nak tentukan agama seseorang. Tak. Malaysia ada undang-undang dan juga perlembagaan kan. Kita masih ada Raja-Raja Melayu, kita ada agama rasmi masih agama Islam kan. Tak ada masalah apa. Macam negara kita ni aman, damai. Pelbagai kaum yang ada di dalam negara, tak ada pun berlaku pergaduhan, tak ada masalah apa pun sekarang ni kan. Tapi atas habis modelnya puak-puak Perikatan Nasional ni, puak-puak lebay hanat-hanat ni, dah tak ada arah, dah tak ada model untuk hujah, untuk nak bawa di dalam kempen politik tu, nak cerita apa yang patut kena buat, apa yang patut kena buat. Bila dia dah tak ada hujah, dia mainkanlah peribadi, dia mainkanlah kawan ni pendek lah apa, macam dia tak cukup inci lah apalah. Cuba hang tengok lah, cuba hang tengok daripada Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan, ada tak duduk attack Sanusi ni? Ada tak kita duduk attack? Tengok Sanusi tu dah lah muka bulat, hitam, gemuk, perut pelak barai. Ada tak kita duduk attack macam tu? Tapi daripada pihak Perikatan Nasional ni, kononnya kata parti PAS ni parti lama, parti yang berpengalaman, parti yang membawa Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan agama Islam dan hadis, tak ajak untuk nak menghina visual orang kan. Kita pun tak faham lah kan. Hampa kata hampa bawa agama Islam, tapi cara dan ciri-ciri hampa ni tidak menunjukkan kata hampa ni memperjuangkan agama pun. Hampa tak tunjuk pun kata hampa ni berjuang untuk agama Islam. Tak ada pun. Hampa kata hampa nak buat Islam, Hampa dapat kuasa, hampa ada kuasa 33 bulan. Apa yang hampa buat untuk agama Islam? Adakah apa perubahan yang hampa buat selama 33 bulan? Covid. Sepanjang 33 bulan, bukan kesemuanya kementerian sibuk. Hanya beberapa kementerian je sibuk. Seperti Kementerian Kesihatan, Perdana Menteri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Undang-Undang tak buat apa pun.
Kalau betul-betul hampa nak buat undang-undang Islam apa, menteri undang-undang dia dah boleh gubal dah undang-undang. Dia boleh bawa usul ke dalam parlimen, boleh bentang nak buat hudud, nak buat RUU 355. Kan ini semua toya, ini semua alasan kepala bana ni. Ini semua hanya menjual agama dan juga menjual Al-Quran, menjual nama-nama Allah untuk nak raih undi. Takut-takutkan rakyat, gunakan agama untuk nak menakut-nakutkan rakyat dengan nama-nama Allah, dengan Al-Quran, dengan agama Islam untuk nak dapat undi ya. Depa dapat undi, depa dapat tempat, depa dapat kedudukan, apa pun depa tak buat. Dulu depa duk kata Kelantan dia nak bawa hudud untuk Kelantan. Lepas tu okey, tak apa, boleh macam boleh minta usul untuk bentang dalam parlimen. Sampai hari ni depa tak bentang. Padahal dulu tak mana depa duk melalak hudud. Apa pun tak ada. Kan sekarang ni hudud, kalau tanya soal hudud, kalau tanya soal RUU 355, kalau tanya soal memali, ini adalah suara-suara setan. Ini adalah bisikan syaitan. Jawapan ni daripada hadiah awang sendiri, babe. Ni malu lah agama Islam jenis apa yang hampa duk bawa ni. Betul, jujur cakap, daripada penglihatan aku sepanjang aku ambil tahu pasal politik, dan dulu aku pun daripada parti PAS, aku ambil tahu pasal parti PAS. Setelah aku menilai, aku ambil tahu setiap parti-parti politik, dan aku memilih untuk bersama dengan Anwar Ibrahim sebab aku nampak perjuangan dia. Aku nampak apa yang Anwar Ibrahim buat untuk agama Islam, untuk memartabatkan agama Islam, untuk masa depan agama Islam di dalam negara kita ni. Malah peluang yang Anwar Ibrahim buat Universiti Islam Islam antarabangsa tu, satu dunia dapat manfaat, babe. Dunia Islam dan sains ada di dalam UIA. Dan macam mana Anwar Ibrahim buat pemakaian tudung. Cuba hang bayangkan, hang buat sesuatu perkara tu dapat manfaat kepada jutaan rakyat. Anwar Ibrahim waktu jadi Menteri Pendidikan, dia bagi arahan perlahan-perlahan, kerajaan bagi peruntukan untuk murid-murid boleh beli tudung, boleh tukar pakai baju kurung. Alhamdulillah, berkekalan sampai hari ni. Hang bayangkan pahala yang Anwar Ibrahim dapat tu disebabkan dia manfaatkan kedudukan dia. Dia manfaatkan macam kedudukan sebab tu dia jadi Menteri Pendidikan. Satu lagi, Mandi Safar, dia hapuskan. Bayangkan, itu orang kata jasa terhadap agama Islam. Dan juga Ustaz Abdul Somad cerita pasal apa? Pasal Islam dan sains. Bila Anwar Ibrahim satukan Islam dan sains yang mula-mula dibawa oleh ABIM, dan selepas adanya ABIM, Anwar Ibrahim nak jadi Menteri Pendidikan, dia wujudkan UIA, Universiti Islam Antarabangsa, dan adakan di dalam kolej tu Islam dan sains. Di dalam kolej UIA semua ada. Kita orang Islam boleh pergi masuk, boleh pergi belajar A sampai Z. Orang nak jasa-jasa yang macam tu. Cuba pergi tanya, apakah jasa hadiah awang yang hampa duk kata ulama tu? Hampa pergi tanya orang semua, apakah jasa hadiah awang terhadap agama Islam di dalam negara kita? Apakah jasa hadiah awang terhadap undang-undang dan perlembagaan di dalam negara kita? Apakah jasa-jasa? Anwar Ibrahim buat Bank Islam, hadiah awang balun. Buat UIA, hadiah awang balun. Buat apa pun sewaktu tu Anwar Ibrahim tidak bersama dengan Hadi, semua ada balun. Mereka betul-betul mereka dah tak ada arah, mereka dah tak ada modal. So mereka pergunakan agama untuk nak raih undi je. Bila dia dapat kuasa, tak buat apa pun. 33 bulan hadiah awang makan gaji buta kan. Apakah jasa hadiah awang sepanjang 33 bulan di dalam kerajaan Perikatan Nasional? Tak ada, satu sen pun tak ada. Malah duta khas Timur Tengah bertaraf menteri. Arab pun tak boleh pijak, geng. Hadi Awang diharamkan pijak di tanah Arab. Hadi Awang diharamkan pijak kaki dia dekat tanah Arab. Sebab Hadi Awang dah dicop pengganas. Disebabkan Hadi Awang dia menyokong Syiah dekat Iran. Arab Saudi dengan Iran masih sampai hari ni bergaduh. Disebabkan Syiah. Fahaman-fahaman. Tapi Hadi Awang menyokong. Kalau hampa puasa kenyataan-kenyataan hak yang dikeluarkan oleh Hadi Awang macam berkenaan Syiah ni, kita boleh nilai sendiri.
Jadi, apa sokongan, apa yang hadiah awak ada sekarang ni dan parti PAS ada hari ni, depa mempergunakan agama. Depa gadai agama, depa nak tunjuk depa lah Islam yang paling besar, yang paling lebih. Depa nak tunjuk depa lah Islam. Depa lah yang paling hebat sekali Islam. Islam tidak ada manusia yang perangai macam yang Sanusi. Oh, kalau Anwar Ibrahim bersama dengan depa, depa peluk Anwar Ibrahim. Hebatlah Anwar Ibrahim. Dan apabila Anwar Ibrahim tak bersama dengan depa, dia punya balun kau-kau, dia punya hentam, fitnah, maki, caci kau-kau. Kan? Disebabkan apa yang pertama-tama hari ni lah kan, apa yang kerajaan hari ni buat kan, disebabkan tidak menguntungkan parti PAS. Cuba bayangkan Anwar Ibrahim buat apa-apa sekarang ni baru dalam 7 bulan 8 bulan pelbagai dah Anwar Ibrahim buat. Cuba kalau apa yang Anwar Ibrahim buat tu ada terkait dengan parti PAS, PAS jilat lah. Seperti mana sekarang ni yang kerajaan hari ni, apa yang Anwar Ibrahim buat terkait dengan parti UMNO, BN, GPS, macam JRS. So of course BN, JRS, GPS akan bangga, akan seronok sebabkan manfaat yang Anwar Ibrahim buat memudahkan rakyat, menguntungkan rakyat. Dan parti-parti yang ada bersama dengan Anwar Ibrahim ni pun seronok, suka dan bangga sebab mereka mampu buat kan, mereka mampu sokong tindakan Anwar Ibrahim. Tapi disebabkan tidak menguntungkan PAS dan tidak menguntungkan nama-nama puak-puak lebay-lebay PAS, sebab tu mereka tak menyokong kan. Seperti mana Rafizi Ramli buat IPR kan, dah berapa ribu mesin dikeluarkan dan alhamdulillah 2,000 orang dah yang dah dapat vending machine. Mereka dapat jana pendapatan paling kurang RM80, RM100 sehari, paling kurang. Ada yang sampai RM600 sehari tau. RM600 satu hari tau. Itu yang Rafizi buat sekarang ni, baru dalam masa 7-8 bulan dah dapat bantu 2,000 orang dapat jana pendapatan harian. Ni target Rafizi Ramli untuk 200,000 orang. So perlu ada untuk vending machine ni, yang hang masuk duit, hang boleh beli kuih-kuih, hang boleh beli nasi lemak, hang boleh beli nasi dalam keadaan panas lagi. Rafizi Ramli target 200,000 orang. Hang bayangkan daripada ini yang tindakan Rafizi Ramli yang buat IPR, 200,000 orang dapat jana pendapatan harian paling kurang RM100. Bayangkan dalam masa 100 hari 200,000 orang dapat jana pendapatan daripada IPR, dapat menjana ekonomi, dapat menjana duit harian. Dah berapa banyak? Dah berapa juta dah dalam masa 1 hari. Itulah orang cakap, kita nak berpolitik, kita nak memerintah, kita perlu ada idea, kita perlu ada formula yang dapat menguntungkan rakyat dan juga menguntungkan negara. Bukan semata-mata duk melalak Allahu Akbar, takbir, guna nak ayat Al-Quran, guna apa yang boleh guna berkaitan agama Islam dan juga bangsa Melayu. Lalas apa pun tak buat. Tak ada plan apa, tak ada formula, tak ada cara. Jadi of course rakyat akan ketinggalan. Rakyat akan ketinggalannya. Rakyat akan mudah diperbodohkan. Apa faham tak maksud aku? Kan? Itu baru IPR yang Rafizi Ramli buat. Dan IPR tu Rafizi Ramli buat tak ada terkait apa pun dengan parti PAS. Sebab tu PAS tidak menyokong apa yang Rafizi buat. Cuba bayangkan kalau menguntungkan PAS ataupun PAS ada di dalam kerajaan hari ini. Bagus. Dan mereka tak faham pun apa yang dibuat oleh Rafizi Ramli. Mereka tak faham pun kan. Siapa yang apply, yang faham apa yang dibuat oleh Rafizi Ramli, mereka akan menyokong. Macam aku, mula-mula aku tak faham lagi. Bila dah diterangkan dari bentangkan, alhamdulillah aku dah faham. So aku menyokong. Cuba bayangkan sekarang ni untuk Kementerian Ekonomi ada buat untuk pertanian. Kerajaan hanya memerlukan tanah untuk tanam-tanaman, untuk cabai ke, untuk apa-apa sayur-sayuran. So kerajaan akan bagi peruntukan, kerajaan akan bagi dana untuk hang nak menanam. Itu cuba apa tengok Perikatan Nasional buat apa, PAS dekat Kelantan buat apa kan. Macam Rafizi Ramli cakap apa,
Last kali jalan untuk PAS, kerajaan PAS dia nak ada duit, buat hutang, tebang balak, gadai tanah. Tu je. Tu je cara untuk PAS duk nak adakan duit. Tapi kalau gagal tu gagal lah kan. Mereka hanya semata-mata mereka hanya gila kuasa. Gunakan nama ulama, gunakan ni, gunakan tu, guna nama-nama Islam dalam bahasa Arab untuk nak tunjuk mereka lah Islam yang terkedepan. Tapi mereka tak usaha pun untuk hapuskan rasuah. PAS langsung tak usaha untuk hapuskan rasuah. Ada tak anda dengar kempen-kempen mereka? Mereka hanya bangga. Mereka hanya bangga kata, oh dalam PAS mana ada hak yang dituduh, hak yang didakwa soal rasuah. Sekarang dah ada, babe. Hadi Awang sekarang sedang didakwa pasal rasuah undi. Dan ahli parlimen Kuala Terengganu dah digugurkan, dah didapati bersalah kan, dah digugurkan kerusi Kuala Terengganu. Dan Menteri Besar Kuala Terengganu kan, Menteri Besar Terengganu berkaitan apa? Berkaitan jual tanah bukan pada harganya, jual dekat bini dia pula. Itu jual dekat persatuan bini dia, bini wakil rakyat. Cuba berfikir sendiri kan. Langsung sampai hari ni depa duk kempen, depa tak sebut pun, depa tak sebut langsung soal-soal rasuah ni. Depa hanya nak jatuhkan kerajaan. Tu je. Depa tak plan lah. Depa tak cerita apa kalau depa ambil alih apa yang depa nak buat. Apa yang depa akan bertindak untuk bantu rakyat keluar yang kos sara hidup, keperluan rakyat. Jangan lupa geng, 33 bulan geng depa ada di dalam kerajaan. Muhyiddin Yassin 17 bulan dan selebihnya Ismail Sabri. Zaman Ismail Sabri tu dah diumumkan kepada endemik. Apa yang depa buat untuk rakyat, untuk negara? Apa yang depa buat? Berapa banyak pelabuhan yang depa buat masuk? Tak ada geng. Merapu, tak ada duit buat hutang, tak ada duit buat hutang, tak ada duit buat hutang. Dan sepatutnya duit cukai tu masuk ke dalam kantong negara, tapi masuk ke dalam akaun bank parti politik Muhyiddin Yassin. Dan satu lagi Muhyiddin Yassin, beberapa hari lepas Muhyiddin Yassin gagal gugurkan tuduhan, 4 pertuduhan salah guna kuasa dan rasuah. Gagal gugurkan kes tu sebab ada bukti yang kukuh, ada bukti yang sangat-sangat kukuh. Seperti mana kes Najib, duit masuk akaun, macam itulah. Dan orang siapa yang masukkan duit ke dalam akaun bank tu, akaun bank Parti Bersatu pun SPRM dah panggil. So sekarang ni Muhyiddin Yassin, dia untuk kes Muhyiddin Yassin ada bukti yang kukuh, ada betul-betul tarikh pukul berapa duit tu masuk, tarikh bila, berapa hari bulan, semua ada. Sebab dia ada di dalam statement bank. Dan duit keluar masuk semua ada di dalam statement bank. Dan sekarang ni duit akaun tu dah dibeku 40 juta. Yang ada sekarang ni 40 juta. Duit yang masuk 2020 dan 2021, duit yang masuk ke dalam akaun Parti Bersatu hampir 300 juta ringgit. Cuba hampa fikir, 300 juta geng. Parti Hang baru hidup je geng. Parti Hang baru buat berapa bulan je, macam baru berapa tahun je. Parti Hang baru wujud berapa tahun je. Dan Parti Hang baru duduk di dalam kerajaan bulan Mei 2018, 2019, 2020. Baru 2 tahun lebih duduk di dalam kerajaan, tiba-tiba boleh ada duit yang banyak di dalam akaun bank. Bagus, sebab hari tu mereka serahkan audit kepada kepada ROS dengan bangganya serah hak yang statement bank. Tahu-tahu rakyat pergi buat laporan. Cun-cun pula waktu tu pertukaran kerajaan pusat selepas pilihan raya apa. Jadi kita fikirlah. Kita nak berpolitik, bawa fakta. Apakah plan kalau hampa dapat memerintah? Apakah plan dan usaha yang hampa akan buat? Bukannya duk attack peribadi, bukannya duk attack gigi dia lah, dahi dia, rambut dia lah, apalah.
sultan, dia kaitkan dengan sultan, dia main isu perkauman. Malu lah kan? Malu. Apa jenis politik yang dibawa oleh PAS ni? Jadi jangan terpengaruh, dibodohkan oleh puak-puak lebay, puak-puak PAS ni. Sebab mereka akan menggunakan segala-galanya untuk nak dapatkan undi. Bila dapat undi haram, apa pun tak buat. Jadi fikir-fikirkan, subscribe, like, komen dan share. Tak kat mak ampaan Tuhan. Assalamualaikum.